Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, para penonton, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada malam ini kita meneruskan tuition kita, yang mana seminggu kita buat 2 kali, hari Khamis dan hari Jumaat. Hari Khamis mula jam 9.15, manakala hari Jumaat kita mula jam 8.15 insya-Allah. Baik, jadi yang pertama sekali, Assalamualaikum Ustaz Amani Nas Ahmad Nasir. Waalaikumsalam. Yang kedua, Assalamualaikum daripada Adam Mikael. Baik, terima kasih yang masuk tuition. Baik. Jadi semalam kita telah pun bincang berkaitan dengan sifat Allah iaitu hayat, dan telah pun selesai kita bincang berkaitan dengan sifat Allah. Jadi pada malam ini kita masuk pula muka surat 31, masuk pada membicarakan tentang sifat yang wajib bagi Rasul. Sifat yang wajib bagi Rasul. Baik. Pengertian sifat wajib bagi Rasul. Jika ada soalan, periksa, soalan PKK tanya, apakah pengertian ataupun apakah erti ataupun apakah pengertian sifat yang wajib bagi Rasul? Apakah pengertiannya? Baik, pengertiannya adalah sifat wajib bagi Rasul ialah sifat-sifat kesempurnaan yang wajib ada pada diri para Rasul. Maknanya setiap Rasul itu dia ada sifat-sifat dia. Baik.
Setiap Rasul dia ada sifat. Sebab Rasul ni manusia lah. Dia ada sifat. Baik, yang pertama kalau kita tengok dalam buku nota kita tu, dia ada 4 sifat dia. Yang pertama as-sidqu. As-sidqu bahasa Arab. As-sidqu maknanya benar. Benar pada perkataan dia, benar pada perbuatan dia, benar pada pengakuan dia. Maknanya setiap Rasul itu benar. Apa yang mereka sampaikan adalah benar belaka, tidak dusta. Baik, yang kedua al-amanatu. Sifat Rasul yang kedua adalah amanah. Amanah ni maknanya kepercayaan. Bahasa kita panggil boleh harap, boleh harap. Tu amanah. Lawannya adalah khianat, khianat, lawan amanah. Kalau lawan as-sidqu tadi, benar, lawannya al-kadhib, dusta. Kalau al-amanah, kepercayaan ataupun boleh harap, lawannya adalah khianat. Yang ketiga at-tablighu. Sifat Rasul yang ketiga adalah at-tablighu, artinya menyampaikan. Rasul ni dia menyampaikan walaupun setengah huruf sekalipun dia sampai habis. Tak ada satu pun yang tertinggal. Menyampaikan. Lawannya adalah al-kitman, menyembunyikan. Jadi al-kitman itu adalah mustahil atas bagi Rasul. Baik, yang keempat al-fatanatu. Al-fatanatu. Al-fatah ni maknanya cerdik, cerdik. Sifat Rasul mestilah kena cerdik. Kalau bodoh tak boleh jadi Rasul. Lawannya adalah al-baladah ataupun al-jahlun, bodoh. Jahil. Jahil tu lawan al-fatanah. Fatanah ni cerdik, bijak. Baik, itu jadi Rasul ni ada 4 sifat ni sahajalah. Rasul ada 4 sifat ni. Ni sifat apa ni? Sifat yang wajib. Sifat yang wajib bagi Rasul. Maknanya nak jadi Rasul tu mesti kena ada 4 sifat ni. Apa dia? As-sidqu, benar. Al-amanatu, kepercayaan. At-tablighu, menyampaikan. Dan yang keempat, al-fatanatu, cerdik, bijak. Jadi 4 sifat ni wajib ada pada Rasul. Kalau tak ada salah satu, tak dipanggil Rasul. Tak dipanggil Rasul. Baik. Kemudian, jika ada soalan, bertanyakan hukum. Apakah hukum mempercayai sifat-sifat wajib bagi Rasul? Apakah hukumnya? Kita nak percaya dengan sifat Rasul ni, yang sifat yang wajib bagi Rasul ni, apakah hukumnya? Baik, jawapannya umat Islam wajib. Tu hukum dia wajib. Umat Islam wajib mempercayai sifat-sifat wajib bagi Rasul. Setiap orang yang kata dia tu Islam, umat Islam, dia wajib mempercayai sifat-sifat wajib bagi Rasul tersebut, iaitu as-sidqu, al-amanatu, at-tablighu, al-fatanatu. Jadi dia wajib percaya. Dia tak boleh tak percaya, dia kena percaya. Sebab hukum dia wajib. Baik, yang kedua, para Rasul mestilah mempunyai sifat wajib ini. Sifat apa? As-sidqu, al-amanatu, at-tablighu, al-fatanatu. Wajib para Rasul itu bersifat dengan sifat yang tersebut. Kerana apa? Kerana tugas kerasulan hanya akan sempurna jika Rasul mempunyai sifat-sifat tersebut. Bila mana Rasul ada 4 sifat tadi, as-sidqu, benar, al-fatanatu, kepercayaan, at-tablighu, menyampaikan, al-fatanatu, bijak ataupun cerdik, maka tugas Rasul itu menjadi sempurna. Jika Rasul tak bersifat dengan demikian, maka tugas-tugas Rasul itu menjadi tidak sempurna. Baik. Kemudian kita tengok pula muka surat 32. 32 masih lagi menggunakan buku ni lah, buku nota padat ni. Siapa ada buku nota padat ni, sila buka muka surat 32 lah. Baik. Muka surat 32 dia kata huraian. Huraian sifat wajib bagi Rasul. Yang tadi dia habaq . Sifat Rasul ada 4. As-sidqu, yang kedua al-amanatu, yang ketiga at-tablighu, yang keempat al-fatanatu. Baik, kemudian dia nak hurai pula. Yang kata as-sidqu tu apa dia? Yang kata al-amanatu tu apa dia? Yang kata at-tablighu tu apa dia?
Dia yang kata al-fatanatu tu apa dia? Jangan kita hanya pandai sebut. Biar kita faham apa yang kita sebut tu. Baik, yang pertama as-sidqu. Sifat Rasul yang pertama yang wajib bagi Rasul adalah as-sidqu. Apa maksud as-sidqu? As-sidqu maksudnya adalah benar. Betul. Benar. Benar tu apa dah? Segala pengakuan Rasul tu benar. Apa yang Rasul itu mengaku adalah benar. Segala pengkhabaran, penceritaan, apa yang Rasul cerita tu adalah benar belaka. Walaupun benda tu kita tak nampak dengan mata kepala. Contoh dia macam neraka, syurga, azab kubur, padang mahsyar. Walau benda tu tak nampak di mata kepala, tapi Nabi cerita. Nabi cerita, bukan cerita tu mengikut hawa nafsu. Nabi, Rasul cerita mengikut wahyu yang telah disampaikan kepada Nabi, Rasul. Jadi, benda tu tak nampak pun. Azab kubur tak nampak. Padang mahsyar. Cerita berkaitan dengan padang mahsyar. Kita tak nampak. Azab kubur, azab api neraka. Kita tak nampak. Nikmat syurga. Tak nampak. Tapi, Rasul cerita benda tu. Jadi, benda tu walaupun tak nampak di mata kita, dia adalah benar belaka. Dan perbuatan Rasul benar. Jadi, tigalah pengakuan, pengkhabaran dan perbuatan Rasul adalah benar belaka. Benar belaka. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, para Rasul menyampaikan segala yang dikehendaki Allah. Apa yang Rasul sampai itu semuanya daripada Allah. Semuanya mengikut wahyu daripada Allah. Bukanlah daripada hawa nafsu sendiri. Mana ada dalil? Mana ada bukti kata Rasul itu menyampaikan segala yang disuruh oleh Allah. Bukan menyampaikan mengikut kehendak hawa nafsu. Mana ada dalil? Tuhan kata dalam Al-Quran, surah An-Najmu, ayat 3 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Artinya, dan dia, yakni Rasul, tidak berkata-kata mengikut hawa nafsunya. Jadi Rasul tu dia tak berkata-kata mengikut hawa nafsunya. Yang dia kata tu, yang dia sampaikan tu semuanya daripada wahyu Allah, perintah Allah. Semua yang diperkatakan tidak lain hanyalah wahyi ataupun wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apa yang keluar daripada mulut Nabi tu, mulut Rasul tu adalah semuanya adalah daripada wahyu Allah. Bukanlah daripada hawa nafsu Rasul sendiri. Semuanya daripada Allah. Allah yang perintahkan, maka Rasul pun berkata, menyampaikan, bukannya daripada hawa nafsu sendiri. Baik, kemudian yang tadi tu dalil naqli, dalil ayat Al-Quran yang kata Rasul itu tidak berkata-kata mengikut hawa nafsu. Yang ni pula dalil akal, dalil naqli. Dalil ada dua. Yang pertama dalil naqli, dalil yang bangsa ayat Quran. Tu yang kedua dalil akli, dalil yang bangsa kena fikir dengan akal. Okey, yang saya baca ayat Quran tadi tu adalah dalil apa? Dalil naqli. Wa ma yantiqu anil hawa tu adalah dalil naqli. Yang ni pula adalah dalil akli, dalil yang bangsa akal kena fikir. Baik, jika Rasul, jika di sini maknanya jika fardu takdir. Jika fardu takdir Rasul Allah itu menyampaikan ajaran Islam mengikut hawa nafsu mereka lah Rasul ni, maka ajaran Islam pun tidak terpelihara kesuciannya. Jika fardu takdir para Rasul tu menyampaikan ajaran Islam ni mengikut hawa nafsu mereka sahaja, maka ajaran Islam yang suci ini tidak terpelihara lah. Itu membuktikan kata Rasul ini tidak menyampaikan mengikut hawa nafsu mereka. Mereka hanya menyampaikan dengan apa yang telah disuruh oleh Allah. Mengikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yang dipanggil wahyu. Itu yang pertama. Itulah dikatakan siddiqun, siddiq. Jadi kesimpulannya, para Rasul ni adalah benar-benar belaka. Apa yang disampaikan benar, kelakuan mereka benar, pengakuan mereka benar, penceritaan mereka semua benar belaka. Walaupun benda tu tak nampak di mata. Contohnya azab kubur,
azab pada mahsyar, azab neraka, nikmat syurga dan sebagainya. Tu yang pertama. Yang kedua, sifat Rasul adalah al-amanah. Al-amanatu. Apakah maksud dia? Maksud al-amanah adalah jujur. Jujur. Ataupun boleh dipercayai. Ataupun kita panggil boleh harap. Tu bahasa kita lah. Tu maksud amanah. Baik. Melakukan, yang kata amanah tu melakukan sesuatu dan melaksanakan perintah Allah dengan benar dan tepat. Jadi para rasul ni, mereka bersifat dengan amanah, jujur. Mereka melakukan sesuatu dan melaksanakan perintah Allah itu dengan benar sekali dan tepat. Mereka tidak menyeleweng, mereka tidak mengkhianati. Itu dipanggil dengan al-amanah. Kemudian para rasul ni maksum. Para rasul ni maksum. Apa maksud maksum tu? Maksum maknanya terpelihara daripada melakukan dosa zahir dan batin. Jadi para rasul ni, Allah Ta'ala pelihara mereka daripada mereka melakukan dosa zahir ataupun batin. Itu dipanggil maksum. Itu para rasul. Kemudian para rasul akan menyampaikan wahyi ataupun wahyu seperti mana yang diturunkan Allah dan tidak mengubahnya sesuka hati. Maknanya apa yang disampaikan oleh rasul itu semuanya daripada wahyu Allah. Mereka tidak ubah sedikit pun, walaupun sedikit, sesuka hati mereka. Tak. Mereka sampaikan itu semuanya berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan mereka itu adalah amanah, jujur, tak seleweng, tak khianat dan sebagainya. Kemudian mana bukti, mana dalil kata Rasul ni bersifat dengan amanah? Mana ada dalil? Bukti dia mana? Yang pertama sekali di sini adalah dalil naqli. Dalil yang ayat Quran. Baik. Allah Ta'ala kata dalam surah Asy-Syu'ara. Allah Ta'ala firman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 1 hingga 7. Bismillahirrahmanirrahim. Inni lakum rasulun amin. Ini Tuhan kata sendiri dalam surah Asy-Syu'ara. Tuhan kata apa? Artinya sesungguhnya aku ini merupakan rasul yang amanah. Amanah ni maknanya yang diutuskan kepada kamu. Allah Ta'ala kata sendiri rasul tu, rasul itu merupakan amanah. Itu diutuskan kepada kamu. Wahai umat para rasul. Allah Ta'ala mengaku sendiri yang rasul itu bersifat amanah, boleh harap. Tu dalil apa? Dalil naqli, dalil Al-Quran. Kemudian yang kedua, dalil akli, dalil yang bahasa akal, kena fikir. Yang ni dalil ni kena fikir. Kalau tak fikir tak boleh, kena fikir. Macam mana tu? Yang kata dalil akli tu, jika para rasul, sebut jika ni maknanya jika fardu takdir. Padahal rasul tak pun macam tu. Jika fardu takdir, para rasul tidak bersifat dengan al-amanah ataupun jujur ataupun boleh dipercayai, mestilah mereka bersifat dengan khianat. Kalau rasul ni tak bersifat dengan amanah, maka mereka pun tentulah bersifat dengan khianat. Sebab dia berlawanan. Kalau dia tak amanah, dia tu khianat. Tu dia tak boleh dua. Kalau dia khianat, kalau dia tak khianat, dia amanah. Dua tu. Jadi dua perkara tadi tak boleh berhimpun. Amanah pun amanah, khianat pun khianat, duduk sekali. Tak boleh. Kalau khianat, maknanya tak ada lah amanah tu. Kalau amanah, tak ada lah khianat tu, maknanya dia tak boleh duduk sekali. Dua perkara yang berlawanan, tidak boleh duduk sekali. Contoh dia, tinggi dengan rendah. Tinggi dengan rendah ni mana boleh duduk sekali. Kalau dia tinggi, mesti dia tak rendah. Kalau dia rendah, mesti dia tak tinggi. Perkara yang berlazim-laziman. Jadi jika fardu takdir, para rasul itu tidak bersifat dengan al-amanah ataupun kepercayaan, mestilah mereka bersifat dengan khianat. Maka akan banyak penyelewengan dan percanggahan yang akan ditemui dalam ajaran Islam jika para rasul itu bersifat khianat. Itu dalil naqli. Jika inilah fardu takdir lah. Jadi kalau kita tengok dalam ajaran Islam, tidak ada pun penyelewengan, tidak ada pun percanggahan
Itu membuktikan kata apa? Para rasul ini bersifat dengan amanah, ataupun dipanggil dipercayai jujur. Mereka tidak menyeleweng ataupun khianat. Itu sifat rasul yang kedua adalah al-amanah. Kemudian sifat rasul yang ketiga adalah at-tablighu. At-tablighu. Apa maksud at-tablighu? Maksudnya ataupun artinya menyampaikan. Tabligh, menyampaikan. Baik. Para rasul menyampaikan dakwah kepada umatnya saja-sajakah? Tak. Supaya beriman dengan Allah sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Jadi para rasul ni berdakwah kepada umat masing-masing, bukan saja-saja lah. Bukan saja-saja para rasul berdakwah, tak. Semuanya atas perintah Allah. Supaya umat mereka masing-masing beriman. Beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para rasul berdakwah siang malam bertahun-tahun. Bukan saja-saja lah. Bukan saja-saja. Semua tu perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka bukan buatnya ikut suka hati mereka. Tak. Apa yang diperintahkan, yang itulah mereka buat. Tu. Kemudian Rasul-Rasul menyampaikan syariat. Syariat ni undang-undang dari undang-undang Allah tu lah. Yang dipanggil syarak-syarak. Perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para Rasul menyampaikan hukum-hukum syariat. Berkaitan akidah. Akidah, percaya kepada Allah, kepada sifat Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada qadar dan sebagainya. Itu dipanggil syariat. Kemudian perintah Allah. Rasul juga menyampaikan tentang perintah Allah. Sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Perintah. Dan Rasul juga menyampaikan tentang perkara yang dilarang oleh Allah. Zina, wala taqrabuz zina. Jangan arak. Jangan kamu minum arak dan sebagainya lah. Tu. Jadi Rasul ni menyampaikan semua. Syariat pun dia sampai. Perintah Allah pun Rasul sampaikan. Larangan Allah pun Rasul sampaikan. Itu dimaksudkan menyampaikan. Maknanya Rasul ni sampai perhabis. Sampai walaupun setengah huruf sekalipun Rasul sampaikan. Tak ada satu pun yang tertinggal. Itu dimaksudkan dengan menyampaikan. Yang dipanggil tabligh. Mana ada dalil bukti kata para Rasul itu menyampaikan? Mana ada dalil lah? Yang pertama dalil naqli, dalil ayat Al-Quran. Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Ma'idah ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ala ar-rasuli illa al-balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Artinya, tidak aku kewajipan. Tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah selain menyampaikan, yakni perintah-perintah Allah saja. Tu. Maknanya para rasul itu tidak ditugaskan melainkan ditugaskan menyampaikan perintah Allah sahaja. Dan Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Allah Ta'ala tahu lah. Hak zahir pun Tuhan tahu, hak sembunyi dalam hati pun Tuhan tahu. Tu maksudnya. Tu dalil apa? Dalil naqli, dalil ayat Quran. Yang ketiga pula, yang kedua pula dalil aqli, dalil yang bangsa kena fikir dengan akal. Apa dah? Para rasul tidak akan menyembunyikan wahyi atau wahyu yang diturunkan kepadanya. Sebab apa? Kerana tu. Kerana jika di sini maknanya fardu takdir. Kalau lah ataupun jikalau ada wahyi yang disorok, yang disembunyikan daripada pengetahuan umatnya, maka ajaran agama tidak akan sempurna. Kita tengok pada ajaran agama sekarang ni, semuanya telah sempurna. Itu menunjukkan para rasul menyampaikan semua. Tak ada satu pun yang tertinggal. Kalaulah para rasul ini menyembunyikan, menyorok, membawa sorok hukum-hukum kah, cerita-cerita kah, perintah kah, larangan kah, semuanya Rasul itu buat sorok, tak sembunyikan, tak sampaikan,
maka ajaran Islam ini menjadi tidak sempurna. Itu dimaksudkan dengan tabligh. Jadi para rasul ni bersifat dengan menyampaikan lah. Wajib. Mereka ni tak sembunyikan. Dan yang keempat, al-fatanah. Al-fatanatu. Apakah maksudnya? Al-fatanah maknanya bijaksana. Bijaksana. Para rasul, start pada Nabi Adam sampai Nabi kita ni, mampu memahami perintah Allah dengan betul dan tepat. Jadi para rasul ni cerdik lah, bukan orang biasa. Allah Ta'ala nak lantik ni, jadi rasul ni adalah orang yang cerdik, bukan orang yang bodoh. Tu start daripada Nabi Adam sampai Nabi kita, mesti kena cerdik. Mesti dia, rasul itu cerdik. Dengan kefahaman. Jadi para rasul ni memahami perintah Allah dengan betul, dengan tepat dan dengan kefahaman yang benar. Para rasul mampu berhujah dengan penuh berhikmah. Para rasul ni berhujah dengan hikmah, dengan bijaksana. Dengan bijaksana lah Allah Ta'ala bagi kepada para rasul. Mana ada bukti, mana ada dalil kata para rasul ini bijak, cerdik. Mana ada bukti? Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Artinya, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Kami mengangkat darajat sesiapa yang kami mahu. Kami itu Allah lah. Sesungguhnya Tuhan kamu maha bijaksana dan maha mengetahui. Kisah seperti mana kisah Nabi Ibrahim lah. Dia ada kisah dah lah. Nabi Ibrahim ni pun salah cerdik. Ada rasul yang cerdik. Rasul semua cerdik. Jadi Nabi Ibrahim ni dia ada kisah dah. Tapi panjang lah. Jadi kemudian dalil akli pula. Tadi dalil nakli. Dalil ayat Quran yang kata Rasul itu bijak. Seperti mana kisah Nabi Ibrahim lah. Kemudian yang kedua ni pula dalil akli, dalil yang bahasa akal fikir. Akal fikiran kena fikir. Jika di sini maksudnya jika fardu takdir. Kalau pada hadak pun. Jika para Rasul tidak bijaksana. Jika fardu takdir. Kalau lah. Rasul itu tidak bijaksana dan pandai berhujah, sudah tentulah ajaran Islam ini tidak dapat disampaikan dengan jelas. Itu bukti kata Rasul itu cerdik. Bukannya orang bodoh. Cerdik. Tu. Baik, kemudian bahagian akidah kita habis. InsyaAllah minggu depan kita sambung pula muka surat 34, sifat mustahil dan harus bagi Rasul. Kita dah itulah. Kemudian kita masuk pula bahagian ibadah. Sambungan yang semalam lah. Sambungan yang semalam. Ramai tak masuk semalam ni. Tak tahu lagi ke mana. Semalam ramai tak masuk lah. Baik. Jadi semalam kita dah baca dah tajuk solat jenazah. Tapi sekerat lah. Sekerat. Ada lagi. Kita masuk pula muka surat 77. Bahagian ibadah. Iaitulah tajuk dia perkara yang sunat. Perkara yang sunat dilakukan ketika salat jenazah. Perkara ni sunat. Kalau kita buat dapat pahala lah. Kalau kita tak buat tak berdosa lah. Tapi rugilah tak buat sebab dia dapat pahala kalau buat. Apa dia perkara yang sunat dilakukan ketika salat jenazah? Yang pertama, imam tu berdiri berdekatan kepala lah bagi mayat lelaki. Kalau mayat tu lelaki, jenazah tu lelaki, maka imam tu disunatkan berdiri pada berdekatan kepala mayat tu. Kepala jenazah tu lah. Dan di pinggang bagi mayat wanita. Kerana mayat tu perempuan, imam tu kena berdiri betul pinggang. Betul pinggang mayat tu. Ketika nak solat jenazah tu. Kalau kita tengok imam tu, ketika mana nak jadi imam solat jenazah tu, dia berdiri di bahagian tengah pinggang tu, bermaksud mayat itu adalah perempuan. Kalau imam tu berdiri betul kepala tu, kepala mayat tu, ketika nak solat jenazah,
menunjukkan mayat itu adalah lelaki. Tengok situ kita tahu lah. Tak payah pening-pening. Tu. Yang kedua, dilakukan solat itu di masjid. Sunat dilakukan solat jenazah itu di masjid. Di rumah boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi disunatkan di masjid. Solat jenazah tersebut. Sebab itulah kalau kita tengok di sini, di BPJ ni pun, semua pergi masjid kan. Ada tak orang sembahyang di rumah? Ada, tapi jarang-jarang lah. Tapi disunatkan di masjid. Baik, dan yang ketiga, sunat pula solat jenazah itu dilakukan secara berjemaah. Sunat. Solat jenazah tu. Bayang ramai-ramai. Berjemaah. Syarat jemaah ni 2 orang saja. Imam seorang, makmum seorang. Tu jadilah jemaah. Kalau ramai, lebih daripada 3 tu, 40, lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi. Kalau sembahyang seorang, jenazah kita seorang sembahyang, boleh tak? Sah tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi disunatkan berjemaah. Ramai-ramai. Sebab apa? Sebab dalam solat tu ada bacaan doa untuk mayat. Jadi bila ramai-ramai berkat baca doa tu, jadi Allah Ta'ala pun akan makbul lah. Ramai-ramai tu kan. Tu. Tambahan pula dalam ramai-ramai tu ada orang yang soleh, ada ulama dan sebagainya. Orang yang menjadi kekasih Allah ni, wali Allah dan sebagainya. Dan yang keempat, perkara yang sunat dilakukan ketika solat jenazah adalah mengangkat 2 tangan setiap kali takbir. Maknanya solat jenazah ni dia ada 4 takbir lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masa angkat takbir, angkat tangan tu sunat. 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 Kalau kita tak angkat takbir, kita tak angkat, kita sebut saja. Allahu Akbar. Sah tak? Sah. Tapi nak dapat pahala sunat, angkat. Allahu Akbar. Tu kena angkat tangan. Setiap maknanya ada 4 takbir, 4 kalilah takbir. Sebab apa dalam solat jenazah tidak ada rakaat, tidak ada sujud. Kena faham lah. Tak lagi pergi sujud pula kacau. Tak lagi pergi rakaat pula kacau. Maknanya dia tak reti dah tu. Orang semua mengaji tak mahu mengaji. Bila time nak solat jenazah, mak dia meninggal ke, ayah dia meninggal ke, abang dia ke. Orang suruh jadi imam lah sebab seelok-elok terafdal jadi imam adalah keluarganya sendiri. Kalau ayah dia meninggal, dia sebagai anak sulung, dia lah kena jadi imam. Mak dia meninggal, dia lah kena jadi imam. Takkan nak suruh orang lain kot. Seelok-eloknya macam tu lah. Ni tak. Sembang pandai. Bila mak meninggal, mula kelang kabut. Kelang kabut. Siapa nak jadi imam ni? Cari orang lain. Hang lah jadi imam. Sebab anak dia. Tu. Tak, ni imam tak boleh. Sebab apa? Sebab tak tahu. Solat jenazah ni macam mana. Lalas sekali jadi imam juga. Lepas tu pergi rokok, pergi sujud. Mana ada? Solat jenazah tidak ada rokok, tidak ada sujud. Kena faham lah. Dia hanya ada 4 takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Setiap takbir tu dia ada bacaan dia lah. Seperti mana yang telah saya bacakan semalam kot. Semalam baca kot. Semalam dah baca lah. Takbir yang pertama nak baca apa. Takbir yang kedua nak baca apa. Takbir yang ketiga nak baca apa. Takbir yang keempat pun dah baca dah nak baca apa. Semalam dah beritahu lah. Tu. Kemudian yang kelima, perkara yang sunat dilakukan ketika solat jenazah apa dia? Memperlahankan bacaan. Baca pelan-pelan lah. Baca Fatihah apa bagi dengar. Telinga kita sudah lah. Dengan jerit. Bismillahirrahmanirrahim. Kau kuat. Tak boleh lah mengganggu orang sebelah. Jadi haram pula. Baca agak dengar telinga kita sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Agak-agak dengar telinga kita sudah. Jangan. Bunyi angin lah. Tapi kata apa tak tahu. Tak boleh juga macam tu. Dia kena baca tu bagi jelas tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Agak dengar telinga kita sudah. Tu. Itu dimaksudkan dengan memperlahankan bacaan. Yang keenam ataupun yang terakhir, perkara yang sunat dilakukan ketika salat jenazah, apa dia? Menjadikan 3 saf ataupun barisan jika makmum ramai. Kalau makmum tu ramai, buat 3 saf. 3 saf ni 3 barisan. Tapi musim sekarang ni dia kena jarak lah kan. Saf tu kena jarak. Buat 3 saf. Tapi walaupun jarak sekalipun. Jarak 1 meter kan. Buat 3 saf. Kalau jemaah ramai lah. Kalau jemaah tak ramai, buat setakat mana yang ada lah. Baik, kemudian
Lafaz niat solat jenazah berbeza bergantung pada jantina dan usia mayat tersebut. Dia ada lafaz niat dah. Niat bagi jenazah lelaki. Macam mana kita nak niat bagi kalau jenazah kat depan kita tu jenazah lelaki? Macam mana kita nak niat? Nak sebut lafaz niat dah. Macam ni. Usalli ala hadzal mayyit. Kalau lelaki mayyit. Kalau perempuan mayyitah. Beza dekat tu. Dekat ta tu, ta marbutah tu. Kalau lelaki usalli ala hadzal mayyit. Kalau perempuan usalli ala hadhihi. Hadhihi nah. Kalau lelaki hadza. Kalau perempuan hadhihi. Tukar tu. Tukar apa? Kalimah tu. Usalli ala hadzal mayyit. Tu lelaki. Kalau perempuan usalli ala hadhil mayyitah. Hadhil mayyitah. Tu beza dah. Beza dia pada ada ta marbutah. Tu perempuan. Okey, sekali lagi. Usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin. Kalau makmuman, makmuman lah. Kalau imam, imaman. Lillahi ta'ala. Yang tu tengoklah, kalau dia jadi imam, dia kena kata imam lah. Kalau dia tu makmum, dia kena kata makmuman. Sekali lagi. Usalli ala hadzal mayyit. Usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin. Makmuman lillahi ta'ala. Kalau dia makmum lah. Kalau dia imam. Usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin. Imaman lillahi ta'ala. Maksud dia apa dah? Sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini. Ni ada depan ni. 4 kali takbir. 4 kali ni takbir. Sebut takbir tu Allah angkat ni sunat lah. 4 kali takbir. Kalau dia makmum mengikut imam. Kalau dia imam menjadi imam. Imam. Kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz niat dia. Jangan sampai tak tahu langsung. Kena tahu lah. Yang kedua pula. Lafaz niat bagi jenazah wanita. Tadi jenazah lelaki. Usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin. Kalau makmum, makmuman. Kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Itu mayat lelaki. Mayat perempuan pula. Usalli, sama juga. Ala, sama. Yang ni tak sama. Kalau lelaki, hadha. Yang ni hadhihil. Yang perempuan, yang lelaki, hadhal. Kalau perempuan, hadhihil. Kalau lelaki, mayyit. Kalau perempuan, mayyitah. Itu beza dah. Usalli ala hadhil mayyitah arba'a takbiratin makmuman ataupun imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat perempuan ini yang duduk di depan ni. 4 kali takbir. Kalau dia makmum, makmum. Mengikut imam. Kalau dia imam, imam kerana Allah Ta'ala. Menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz niat bagi jenazah perempuan. Kemudian, niat pula bagi jenazah kanak-kanak lelaki. Kalau yang mati kat depan kita tu, jenazah tu adalah kanak-kanak lelaki. Macam mana niat dah? Lafaz niat dah. Usalli ala hadzal mayyiti tifli. Arba'a takbiratin makmuman ataupun imaman lillahi ta'ala. Usalli ala hadzal mayyiti tifli. Usalli ala hadzal mayyiti tifli arba'a takbiratin imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Saja aku solat ke atas mayat kanak-kanak lelaki ini 4 kali takbir menjadi makmum, mengikut imam ataupun menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz niat dah. Kemudian, jika niat bagi jenazah kanak-kanak perempuan yang mati kat depan kita itu adalah kanak-kanak perempuan. Jadi macam mana kita nak solat? Lafaz niat dah jenazah, solat jenazah tu. Usalli ala hadhil mayyiti tiflati. Arba'a takbiratin makmuman ataupun imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat jenazah ke atas mayat kanak-kanak perempuan ini 4 kali takbir mengikut imam ataupun menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz niat dah. Baik, dan seterusnya yang terakhir hikmah. Hikmah melakukan solat jenazah. Apakah hikmah dia? Kelebihan dia. Yang pertama, memberi peringatan dan keinsafan kepada yang masih hidup bahawa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bila kita sembahyang ke atas jenazah orang, kita akan berasa insaf, kita akan berasa itu adalah sebagai peringatan kepada kita yang masih hidup. Bahawasanya kita pun akan mati juga suatu hari nanti. Tu.
sebagai peringatan. Dan yang kedua, sebagai bukti bahawa agama Islam itu ialah agama persaudaraan. Jadi bila ada solat jenazah ramai-ramai macam tu, membuktikan bahawa agama Islam ini adalah agama persaudaraan. Bila nak apa-apa sekalipun, buat secara jamaah. Tu. Dan yang ketiga, sebagai tanda penghormatan orang yang hidup kepada orang yang telah mati. Tu bila buat solat jenazah tu sebagai tanda penghormatan. Kita menghadiahkan doa-doa agar jenazah itu diampun oleh Allah sebagai penghormatan. Penghormatan yang terakhir lah. Dan yang keempat, sebagai satu usaha untuk mempermudahkan perjalanan orang yang telah mati menemui Allah dengan mendoakan keampunan untuknya. Tu. Baik, kemudian last sekali, amalan si mati akan putus kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Bila matinya seseorang itu, tak kiralah kita mati ke, orang lain mati ke, terputus sekalian perkara. Semua putih. Apa dah? Nak makan tak boleh dah. Nak minum tak boleh dah. Nak bergelak pun tak boleh dah. Dah mati. Nak cari duit pun tak boleh dah. Nak kerja tak boleh dah. Nak mengaji tak boleh. Semua tak boleh dah. Putih habis. Kecuali 3 perkara. Kecuali 3 perkara. 3 perkara ni, kalau kita buat, walaupun kita dah mati, pahala tetap masuk dalam kubur kita. Pahala tetap masuk dalam kubur kita. Apa dia 3 perkara tu? Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah ni sedekah yang berlari manfaat dah. Bila kita, contohnya, sedekah jariah ni adalah sedekah benda-benda yang tahan lama. Contoh dia, kita sedekahkan duit kita kepada orang yang nak bina masjid. Jadi duit kita tu sebahagian masjid itu adalah hasil daripada duit kita. Jadi masjid itu adalah benda yang tahan lama. Benda yang agak lama lah tahan. Masjid kan batu, bata. Maknanya selagi mana masjid tu ada, orang duk sembahyang, pahala tu mengalir pada kita. Daripada kita hidup sampailah kita mati. Masuk dalam kubur, kita mati lama lah. Kita mati 20 tahun lah. Tapi pahala tu sentiasa mengalir. Sebab apa? Sebab duit kita tu ada. Kita telah sedekahkan kepada pihak masjid untuk membuat masjid. Tu. Ataupun tempat-tempat pengajian ke, pondok ke, apa-apa sekalipun lah. Maknanya benda yang mereka buat tu adalah tahan lama. Contohnya masjid, kan batu bata, dia lambat rosak. Jadi bila kita mati pun, pahala tu sentiasa masuk dalam kubur. Tu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat kepada orang yang lain. Kita mengaji kan, kita mengaji. Kemudian kita pandai. Bila kita pandai, kita ajak pula orang lain. Ajak pula. Maknanya selagi mana orang yang kita ajak tu mengamalkan ilmu yang kita ajak tu, selagi itulah pahala masuk dalam kubur kita. Tu yang kedua. Yang ketiga pula, doa anak yang soleh. Kita nak pahala masuk dalam kubur kita, kita kena didiklah anak kita menjadi anak yang soleh. Soleh ni anak-anak yang taat pada perintah Allah yang wajib dan melakukan amalan-amalan yang sunat. Tu soleh. Dia doakan kita, ya Allah ampunlah kedua ibu bapakku, kerana kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihi diriku ini sejak daripada kecil. Ampunkanlah mereka. Bila anak soleh mendoakan macam tu, maka pahala pun masuk dalam kubur kita. Dia dapat tolong kita dalam kubur, insya-Allah. Baik, jangan lupalah. Itu adalah sebagai 3 perkara yang boleh membantu kita walaupun kita telah mati 20 tahun yang lepas. Jadi tulang pun tak ada dah, mati lama dah. Tapi pahala tu tetap masuk dalam kubur. Baik, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, jadi sekadar itu dululah untuk malam ni. Kita sudah awal sikit. Jadi untuk minggu depan kita masuk muka surat ibadah ni, muka surat 79 lah. Berkaitan dengan puasa Ramadan pula. Minggu depan, insya-Allah. Kalau panjang umur. Untuk ibadah pula, kita akan sambung muka surat 34 lah. Iaitulah berkaitan dengan sifat mustahil dan harus bagi Rasul, insya-Allah. Baik, para pelajar sekalian, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan, pada hari Khamis dan hari Jumaat, insya-Allah. Hari Khamis pukul 9.15,
hari Jumaat pukul 8.15. Dan terima kasihlah kepada para pelajar yang masuk tuition malam ni. Saya sangat gembira berbanding semalam. Semalam ada seorang je. Seorang, dua orang, betul? Seorang. Rasa kecewa lah juga. Jadi untuk malam ni saya terima kasihlah. Ucapkan terima kasih kepada yang masuk, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terkurang saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama, insyaAllah. Jadi setakat itu dulu, mudah-mudahan para pelajar sekalian dapat faham, dan saya doakan para pelajar sekalian berjaya dalam peperiksaan, dapat menjawab semua soalan UPKK, insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kejayaan kepada para pelajar sekalian, insyaAllah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.